لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما تقر به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم ثبتنا بخلق العلم وحفظنا بمخارج العلم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pemirsa di masjid serta dengan ahli jawatan kuasa Sahibul Fadilah Dr. Imam Tuan Haji Bapak Raja Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan seperti biasa sama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganggapkan usia kita sampai kita dapat hadir salat berjemaah pada waktu maghrib ini dan juga dapat meletakkan diri dalam Islam ini. Mudah-mudahan rumah kita yang ada di tempat penuh yang berkaitan insyaAllah, mudah-mudahan Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita tengok ayat yang ke-240 yang ada buku ni muka surat 176 kalau buku lamanya 164 buku lama 164 ayat 240. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an العفو غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Ayat yang
Orang yang mati di antara kamu sedang mereka meninggalkan janda, boleh dia berwasiat menguntukkan jandanya kegembiraan, yakni sapu hati berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal selama setahun dengan tidak dikeluarkan dari rumahnya. Tetapi jika perempuan itu keluar, tiadalah kamu berdosa tentang apa-apa yang dilakukan oleh perempuan itu ke atas dirinya dengan cara yang patut. Allah Maha Gagah dan Bijaksana. Baik tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita pergi jauh, mari kita sama-sama ambil kefahaman ayat yang ke-240 ini. Dalam ayat yang ke-240 ini Allah Ta'ala menyatakan, mana-mana orang yang mati, maknanya orang lelaki, bila dia mati, dia tinggalkan isteri ataupun janda, maka mula-mula Islam dulu, hukum yang mula-mula dulu, boleh dia berwasiat menguntukkan jandanya kegembiraan satu hati berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal selama setahun. Siapa yang mati orang lelaki, tinggal janda, maka bekas jandanya itu taklah tinggal selama setahun di rumahnya dengan hanya diberi nafkah selama setahun, tempat tinggal dengan pakaian, berapa makan minuman setiap hari sampai setahun. Maka dia boleh tinggal di rumah suami itu, atau dia boleh keluar dari rumah itu dengan tidak menunggu tempoh setahun itu. Ini dulu maksud ayat ni. Mana-mana orang lelaki meninggal dunia, tinggalkan janda itu berhak mendapat nafkah hidup selama setahun, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau kita nak tunggu selama setahun di rumah suami itu, maka dia boleh keluar daripada rumah itu, tak ada masalah. Dia boleh keluar daripada rumah itu. Jadi ayat ini mula diturunkan kerana adanya suatu peristiwa, iaitu seorang lelaki. Ini sebab turun ayat ini. Seorang lelaki yang bernama Hakim bin Haris. Nama dia Hakim bin Haris. Dia telah meninggalkan negeri dia Taif, pergi ke Madinah. Dia musafir daripada Taif menuju ke Madinah. Bersama dia dalam musafir itu ada mak ayah, ada isteri dia, dan beberapa orang anak. Dia daripada Taif ke Madinah bawa isteri, bawa anak, ibu bapa ada sama ikut dia. Kemudian sesampai dia di Madinah, dia telah meninggal dunia. Dan berita meninggal dunia ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bila Hakim ni meninggal dunia, tinggallah anak dia, beberapa orang anak, janda dia, isteri dia, dan mak serta dia. Orang beritahu Nabi Hakim ni dah meninggal dunia. Maka Nabi SAW pun membahagi-bahagikan harta warisannya kepada mak ayah lelaki ni, mak Hakim ni dengan mak dan ayah Hakim ni, dan juga anak. Sedangkan isteri itu Rasulullah tak bagi harta warisan, Rasulullah tak bagi. Tetapi Nabi suruh waris si mati memberi nafkah menggunakan harta peninggalan si mati itu selama setahun. Nabi tak bagi harta ke perempuan, ke janda Hakim ni. Nabi hanya bagi nafkah setahun. Begitulah hukum yang telah dijalankan pada permulaan Islam. Ini hukum mula-mula Islam itu. Isteri tak dapat harta pusaka. Dia hanya berhak diberi makan, minum, tempat tinggal, pakaian selama setahun. Nafkah hiduplah. Harta pusaka tak dapat. Ini mula-mula berdasarkan kes Hakim bin Haris ni. Dalam setahun tu, kalau janda dia Hakim ni dia nak keluar dari rumah tu, tak ada masalah. Dia boleh keluar, tetapi dia akan luput nafkah, tak ada nafkah. Kalau nak nafkah tu, dia akan duduk kat rumah tu selama setahun.
Setahun duduk ke rumah suami, setahun itulah nafkah, makan, pakai, minum semua akan dikelolakan oleh wali si mati. Jadi dua-dua menggunakan harta peninggalan si mati. Dia tak dapat harta pusaka. Dalam pada itu janda tersebut boleh memilih antara dua perkara. Boleh tinggal tahun dapat nafkah, atau keluar daripada rumah tak dapat apa-apa, tak dapat nafkah. Maka dengan adanya peraturan yang demikian ini adalah menjadi kewajipan kepada seorang suami sebelum meninggal dunia membuat wasiatnya sedemikian, iaitu mengutukkan jandanya kegembiraan atau sagu hati yang berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak mengeluarkannya dari rumahnya. Ini dulu kan? Ini dulu kesimpulan hukum. Perempuan itu berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama 1 tahun daripada harta suaminya. Perempuan itu mesti bereddah menunggu selama 1 tahun. Kemudian kedua-dua hukum itu telah dibatalkan sehingga jadi akhirnya turun ayat yang lain membatalkan iddah selama 1 tahun. Maka turun ayat suruhan berwasiat mengutukkan nafkah isteri dan mengadakan tempat tinggal telah dibatalkan hukumnya, dimansuhkan dengan adanya ayat miras. Miras maksudnya ayat tentang harta pusaka, yang mana isteri akan mendapat hak warisan. Ada kalanya suku bahagian, ada kalanya setengah bahagian sebagai ganti dari saku hati nafkah dan tempat tinggal. Ini bergantung harta warisan ni kan, atau pusaka ni isteri dapat bergantung pada jumlah anak. Berapa anak lelaki dan anak perempuan, adik-beradik suami itu ada kaitan dengan harta yang bakal dia dapat. Jadi kita bincangkan secara detail lah. Jadi bincang PKK lah. Jadi wasiat ni pun harta warisan, harta pusaka ni pun satu pembahasan yang panjang juga kan. Ada kali dapat setengah, ada kali dapat satu kopek, ada kali dapat satu enam. Jadi itu bergantung kepada keadaan si mati itu, berapa orang ahli-ahli waris harta pusaka yang berhak dapat. Itu ada kaitan dengan berapa bahagian yang didapati oleh isteri. Jadi bila turun ayat tentang harta pusaka ni, termasuklah ayat yang mengatakan membagi nafkah selama 1 tahun tu, kan? Sebab isteri dah dapat harta pusaka. Pertama, yang kedua, iddahnya selama 1 tahun dibatalkan menjadi 4 bulan 10 hari. Sebelum ni 1 tahun kita boleh pilih nak ada 1 tahun ke rumah suami dapat nafkah ataupun keluar dari rumah. Itu awal-awal undang-undang Islam. Selepas itu turun ayat lain memansuhkan iddah selama 1 tahun tu, tak payah bagi nafkah selama 1 tahun tu, tapi isteri layak mendapat harta pusaka, yakni harta peninggalan suami. Sebelum itu tak dapat. Turun ayat harta pusaka, isteri dapat harta pusaka menurut bahagian yang sepatutnya. Dan iddahnya daripada tahun dibatalkan menjadi ditukar menjadi 4 bulan 10 hari sampai dah hari ini. Iddah kematian suami bagi perempuan adalah 4 bulan 10 hari. Fa'in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Tetapi jika perempuan itu keluar, tiadalah kamu berdosa tentang apa-apa yang dilakukan oleh perempuan itu ke atas dirinya dengan cara yang patut, yakni ahli waris suami itu yang meninggal tadi. Tidaklah dia berdosa menahan nafkahnya kalau ia keluar dari rumah suaminya sebelum 1 tahun. Maknanya ahli waris suami tadi, dia boleh tahan nafkah 1 tahun tu, tak payah bagi kepada perempuan tu kalau perempuan keluar dari rumah suami, kan? Dia layak dapat nafkah tu bila duduk di rumah suaminya. Kalau dia keluar, maka dia tak layak dapat nafkah 1 tahun tu. Jadi juga tiada mengapa membiarkannya keluar, kerana tiada wajib ia mesti menunggu di rumah suami selama 1 tahun. Tak wajib. Kalau duduk ke rumah suami 1 tahun,
waris suami bagi nafkah setahun. Kalau dia tak keluar, biar dia keluar. Sebab tak wajib dia tunggu setahun. Dia boleh memilih sama ada menunggu setahun dan dapat nafkah, atau keluar dengan tidak mendapat apa-apa. Tetapi yang akhir ini telah dimasukkan, iaitu janda yang ditinggal mati oleh suami wajib menunggu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dulu kalau dia keluar dari rumah suami, tak ada lah iddah lah. Kalau tak duduk dekat rumah suami setahun dapat nafkah, kalau dia keluar selamatlah. Tetapi turun ayat yang mengatakan iddah perempuan yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari, diguna pakai sampailah ke hari ini. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala tahu bahawa yang dibuat ini berupa adalah sebagai suatu kebaikan untuk hamba-hamba, khususnya dalam masalah rumah tangga, kematian, hubungan rumah tangga ni lah. Allah Ta'ala tahu kenapa dia 4 bulan 10 hari itu. Adalah sebab-sebabnya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dia maha gagah lagi maha bijaksana, yakni Allah maha perkasa untuk membalas pelanggaran ke atas peraturannya, lagi maha bijaksana lagi maha bijaksana mengatur syariat dan hukum-hukumnya. Ya, itu ayat yang 240. Ayat 241. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu berhak mendapat kegembiraan, yakni mut'ah. Mut'ah ni pemberian untuk menggembirakan hati suami, hati isteri. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu berhak mendapat kegembiraan mut'ah dari suaminya secara patut sebagai kewajipan atas orang yang takwa. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 241 ni, mana-mana perempuan yang diceraikan dan berikan dia mut'ah macam hadiah lah, untuk memujuk, mengembirakan hati isteri yang diceraikan. Jadi ayat 241 itu pun berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, meriwayatkan dari Ibnu Zaid. Dia berkata, setelah turunnya ayat dan taklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kemampuannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang yang membuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 36. Maksudnya, seorang lelaki berkata, kalau aku ingin berbuat kebajikan, aku akan melakukannya. Tetapi kalau aku tidak ingin, aku tidak akan melakukannya. Allah pun menurunkan ayat kepada perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat 236 sebelum itu tuan, dah ada ayat dah suruhan supaya suami memberi mut'ah macam hadiah untuk menggembirakan hati isteri diceraikan. Tapi ada seorang lelaki bila turun ayat ni, dia kata, kalau aku nak buat, aku buat. Kalau aku tak nak buat, aku tak buat. Seperti dia, Allah Ta'ala pun turun ayat ni, perempuan yang diceraikan tu berhak mendapat kegembiraan mut'ah dari suaminya secara patut sebagai kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Mana Allah Ta'ala suruh juga beri mut'ah kepada perempuan yang diceraikan. Dalam ayat ini Allah mengulangi lagi perkara kegembiraan, yakni mut'ah, untuk menambahkan penjelasannya pada ayat 236 yang lain. Dahulu telah diterangkan hukum mut'ah bagi perempuan yang bercerai sebelum disentuh. Sebelum ni ayat, mut'ah itu hanya dapat oleh perempuan yang belum disentuh, yang belum bersama suaminya, diceraikan. Dia berhak dapat mut'ah. Tetapi ayat ini secara itlaq ataupun am menerangkan hukum mut'ah kepada setiap perempuan yang diceraikan, sama ada yang sudah disentuh atau belum disentuh. Mut'ah itu menjadi haknya
dan menjadi kewajiban kepada orang-orang yang bertakwa untuk menunaikannya. Bila turun ayat 2 tu, satu ni Allah Ta'ala sebenarnya telah memaklumkan bahawa mut'ah itu mesti diberi kepada isteri walaupun dia sama ada dia dah bersama suaminya atau belum bersama suaminya. Dua-dua keadaan perempuan ini hendaklah diberikan mut'ah, hadiah, kegembiraan, sebab dicobai dan nak pujuk hati dia. Itu ayat 241. Dalam kitab tafsir ini sambunglah, tak ada masalah, sambung. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, semoga kamu memikir. Jadi Allah Ta'ala sebut, diturunkan ayat ni, ayat Quran ni, supaya kita fikir, memikirkan apa yang menjadi kewajipan suami terhadap isteri, dan segala hukum-hukum Allah telah diterangkannya dengan perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keterangan dan bukti di dalam kitab. Mudah-mudahan kamu fikirkan keterangan-keterangan tersebut, kerana ia mengandungi kemaslahatan kamu dan keselamatan agama kamu. Jadi semua yang Allah Ta'ala telah wajibkan, fardukan, hendaklah dilihat, difikirkan. Kata Allah Ta'ala, mudah-mudahan kamu fikirkan kerana di sana ada banyak kemaslahatan, kebaikan yang Allah Ta'ala sebenarnya ciptakan, syariatkan untuk manusia. Jadi undang-undang Allah Ta'ala ni lah yang terbaik, sebab dia jadikan kita, dia tahu apa yang perlu bagi kita manusia dan apa yang tidak dalam semua aspek kehidupan. Dah dijadikan kita, dia tahulah kelemahan kita. Kita buat robot, kita tahu ke mana kekuatan robot tu, ke mana kelemahan. Bila masa yang kita boleh matikan kehidupan robot kita buat sendiri. Ini Allah Ta'ala buat kita ni, dia tahu apa yang dalam semua aspek, dalam bernegara, dalam rumah tangga, dalam mimpi, makan, minum, segala aspek, semuanya dalam pengetahuan Allah. Sebabnya apa sahaja yang Allah Ta'ala telah fardukan, telah tentukan, janganlah kita langgar, kerana bila melanggar itu pasti ada banyak keburukan. Allah Ta'ala suruh orang menjauhi zina. Kenapa pula? Satu, hak orang, isteri orang, kan? Yang kedua ni tidak berhak seorang perempuan bersama dengan lelaki melainkan melalui akad perkahwinan. Orang kahwin juga, akhirnya lahirlah penyakit AIDS, sifilis, macam-macam lagi lah penyakit kerana hubungan kerana. Allah Ta'ala kata jangan makan khinzir, jangan makan, jangan bolok. Orang makan, akhirnya datanglah macam-macam penyakit, virus yang baru-baru ni. Virus apa tu? Kepinang, ibu-ibu mati, terpaksa dibunuh sebab apa? Virus. Banyak datang daripada dia. Virus nipah lah, tak apa, wabung lah, tak apa-apa lagi. Nipah, wabung tak ada lah, nipah pun lah. Wabung tak ada, dia sehingga orang sebut tak apa ni, tak terkondom kan. Kalau ingat dulu, banyak kes-kes daripada haiwan ni, banyak penyakit-penyakit virus yang datang dulu. Allah Ta'ala kata jangan minum marah, kan? Manusia minum marah, bila minum marah kan banyak terlanggar orang. Mati-mati orang dilanggar, dia mabuk buat kata langgar orang. Dan beritahu jangan minum, jangan terdarah harap. Nak minum juga harap, lahirlah orang. Ramai rakyat nyamuk yang binasa kerana akibat orang mabuk, orang yang tak faham tentang kehendak Allah, tentang kebaikan yang Tuhan buat, kan? Itu juga Allah Ta'ala sebut, kan? Kalau kau nak kahwin seorang dia. Kalau nak kahwin dua boleh, kalau kau boleh adil. Kalau tak adil, jangan cari masalah. Cari masalah kan. Kalau adil tak ada masalah. Orang-orang kan, dah jadi
Sebab Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik untuk manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ayat ni, la'allakum ta'qilun, supaya kamu fikir. Kemudian tuan-tuan habis ayat berkaitan, sekitar yang berkaitan dengan keluarga tu, suami isteri, keluarga, perceraian, rumah tangga lah, masalah rumah tangga. Ayat 23 yang kita baca ni tuan, agak lain cerita dah masuk cerita lain ni. Pada ayat 243 ini, tidakkah engkau lihat orang-orang yang keluar dari rumah mereka beribu-ribu orang, banyaknya kerana takutkan mati. Maka berfirman Allah kepada mereka, matilah kamu. Maka matilah semuanya. Kemudian itu dihidupkannya kembali. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tiada berterima kasih. Jadi ayat ini Allah Ta'ala cerita, satu ketika ada orang yang keluar beribu-ribu, keluar daripada tempat daripada negara, mungkin kampung tengok tetap sedar. Beribu orang keluar kerana takut mati. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, matilah kamu. Allah Ta'ala matilah semua. Matilah semua tu. Kemudian Allah Ta'ala hidup balik. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tiada terima kasih. Dulu-dulu tuan-tuan, zaman-zaman jahiliah, banyak kaum orang-orang kedua-dua biasa mati, hidup balik, mati, hidup balik. Zaman sekarang tak berlaku dah ada zaman ni. Kalau mati, hidup balik, ramai lari orang semua kan. Zaman dulu banyak kes. Zaman Nabi Isa, Nabi Musa, orang yang dah mati pun hidup. Ini Allah Ta'ala cerita kepada kita. Lafaz alam taro ila dalam ayat ini merupakan pertanyaan dari Tuhannya kepada Tuhan kepada Nabi-Nya, atau kepada setiap orang yang merupakan istifham ta'jib di dalam al-Quran Allah. Bukanlah Allah Ta'ala tanya, tidakkah engkau lihat? Allah Ta'ala tanya ni bukan kerana Allah Ta'ala tak tahu, tapi disebut istifham ta'jib, iaitu pertanyaan nak menunjukkan takjub. Maknanya apa yang Tuhan nak cerita ni satu benda yang ajaib, yang takjub, yang mengherankan. Apa kisah? Jadi kisah ni masyhur di kalangan Bani Israel yang dikenal dengan nama orang-orang Yahudi. Sekarang ni orang Yahudi lah, dulu Bani Israel. Seolah-olah terbayang di hadapan mata mereka. Nabi Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel. Katakan pula kepada mereka, wahai Muhammad, bahawa engkau pun tahu akan cerita mereka ini. Orang Bani Israel yang dia tahu cerita daripada nenek moyang ini keturunan sampai tahu. Allah Ta'ala pun cerita kepada Rasulullah yang pernah berlaku kepada orang Bani Israel atau orang Yahudi. Bukan mereka saja tahu, wahai Muhammad, kau pun tahu. Apa cerita itu? Jadi kisah dia berlaku, satu puak daripada kaum Bani Israel satu ketika dulu telah lari dari negeri mereka. Dia lari dari negeri dia. Kenapa? Kerana takut mati. Sebab ketika itu wabak tamun sedang merebak. Zaman dia tak ada tamun, ada COVID-19. Zaman dulu tamun yang pada ditakuti, mudah merebak. Dan orang Bani Israel ni dia takut mati, dia keluar daripada negeri, lari daripada negeri itu. Padahal jika sebuah negeri itu dilanda wabak tamun, dilarang, haram hukum mana-mana orang dalam negeri yang ada wabak untuk keluar daripada negeri itu. Dan dilarang pula orang keluar masuk dalam negeri yang ada wabak dulu. Itulah sebetulnya sampai hari ini negara kita ada wabak, orang dalam negara ini tak boleh pergi luar. Orang luar tak boleh masuk dalam negara. Tapi orang Yahudi ni, dia takut mati, dia keluar lari daripada negara itu. Diceritakan dia lari beramai-ramai. Negeri itu bernama Dawardan. Dengan yang lari itu bukan 100-200, beribu-ribu orang lagi. Orang Bani Israel ni takut mati. Bila mereka lari keluar daripada Dawardan, negeri Dawardan ni, sampailah mereka di sebuah lembah.
Allah Ta'ala pun berfirman, mutu, matilah kamu. Lagi tak mati ya, mati semua, habis ibu-ibu mati. Yang ada tadi Tuhan matikan, Allah Ta'ala matikan dengan perantara malaikat yang di bawah dan di atas lembah yang menyuruh kepada mereka, matilah kamu. Maka matilah mereka semuanya berdaparan di merata-rata tempat. Ibu tu mati. Setelah beberapa lama mereka mati dan menjadi bangkai. Yang mati bangkai. Melintaslah di tempat itu orang yang bernama Hizqil bin Buza, orang Bani Israel juga. Dia ni khalifah selepas Nabi Musa, atau khalifah yang ketiga. Hizqil bin Buza, orang yang diberitakan dia ni pun orang yang alim juga, orang Bani Israel. Dia lalu tengok ramai mati beribu-ribu. Dia telah menangisi kematian mereka yang dahsyat, dan memohon kepada Tuhan supaya menghidupkan mereka semua. Bila-bila Hizqil lalu lepas tengok ramai mati, dia pun berdoa kepada Allah, hidupkanlah mereka. Allah Ta'ala menghidupkan orang kembali dengan kuasa Allah. Itulah maksud ayat faqala lahum mutu thumma ahyahu, matilah kamu, mati semua. Thumma ahya, Allah Ta'ala menghidupkan balik. Bila Hizqil bin Buza ini berdoa, maka Hizqil bila tengok orang dah hidup balik, maka berkatalah Hizqil, hiduplah kamu semua dengan izin Allah. Didoa kepada Allah, hidup semua orang tu. Setelah mereka mati selama 8 hari. Maknanya Hizqil jumpa tu sampai 8 hari mati. 8 hari tu lama tu, dah membusuk dah tu. Jumpa hidup balik lepas tu 8 hari. Demikianlah mereka telah dapat hidup semula, tetapi berkeadaan pucat. Hidup tapi pucat, semua pucat. Macam jadi zombie dah ni. Oh, kita zombie zombie kampung pisang. Meskipun berpakaian, mereka kelihatan bagaikan berkapan. Demikianlah keadaan mereka hinggalah mereka mati mengikut ajalnya masing-masing. Hanya saja kematian mereka yang mula-mula itu sebagai hukuman kerana melanggar larangan Allah. 8 hari mati, Tuhan hidup balik. Tapi itu dia hidup selama sampai ajal yang sepatutnya dia mati. Tapi ketika hidup tu semua yang berwajah pucat lah, muka pucat, dah mati kan. Hidup dia pucat semua. Pucat semua. Bukan itu orang putih, orang yang putih. Sebenarnya tuan zombie bukan orang mati kembali. Sebenarnya kalau tuan tengok sejarah, zombie nama salah seorang pejuang Islam di Brazil. Orang hebat. Zombie nama salah seorang pejuang Islam di Brazil. Apa namanya? Zombie namanya. Tapi orang putih kutuk zombie, jadi zombie tu mayat hidup balik. Entah tahu orang. Oh tak, kemudian sebenarnya zombie tu nama salah seorang pejuang Islam di Brazil. Itu kita tengok mungkin nama internet ni mungkin dari yang mungkin boleh tengok. Kok ada dalam cerita ni. Dia seorang pejuang sebenarnya. Dia orang putih terbalik kan, jadi dia punya hidup zombie, tukar ni. Jadi tu hari ni lah kan, orang untuk pahaman mak kilau, bukan orang kilau yang ni mak kilau, tempat tinggi, apa lagi tu gajah, orang Sabah tu kan, macam-macam lagi lah, ramai lagi lah pejuang-pejuang tu. Dia adalah sebenarnya pejuang, tetapi orang putih bersejarah kata ni lah menentang British lah. Baru-baru ni boleh makilau boleh kan, boleh makilau untuk pahaman semua kan. Jadi tuan-tuan, hiduplah balik orang ni sampai dia mati mengikut waktu yang sepatutnya dia mati. Dalam pada itu Allah mempunyai kurnia atas manusia
dengan menghidupkannya supaya berpeluang untuk bertaubat kepada-Nya. Tetapi kebanyakan mereka tiada berterima kasih. Yang kafir langsung tidak bersyukur, yang mukmin bersyukuran yang tidak sampai ke peringkat sebenar-benar bersyukur kepada Allah. Di Tuhan Allah Ta'ala beri kita nyawa panjang itu Tuhan, bukan untuk aku, tapi supaya kita boleh bertaubat, memperbaiki diri kita balik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap kali kita buat salah, kita mesti istighfar. Kerana bila kita istighfar, kesalahan-kesalahan kita itu akan dihapuskan oleh Allah. Allah tukar dengan kebaikan. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Sebelum itu ada cerita tentang perzinahan, membunuh orang. Allah Ta'ala sebut, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa buat dosa membunuh orang tanpa sebab, berzina, menyekutukan Tuhan, siapa buat itu Allah Ta'ala sebut yalqa athama. Ini dosa. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Bahasa dia berdosa, di hari kiamat mereka ni dilipat gandakan azab oleh Allah kerana melakukan dosa dan maksiat. Wa yakhlud fihi muhana. Duduk dalam neraka itu kekal. Dosa ni kekal dalam neraka. Ada yang tak kekal yang siapa? Illa melahirkan man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Melainkan orang yang bertaubat, dia dah berdosa tapi dia bertaubat, beriman dengan Allah, dia melakukan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang Allah tukarkan kejahatan mereka kepada kebaikan. Jahat baik, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Ampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Siapa yang bertaubat pada Allah dan dia beramal soleh, sesungguhnya benarlah sesungguhnya dia telah menuju kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi kehendak daripada umur yang panjang supaya kita ada peluang untuk bertaubat. Kalau Allah Ta'ala nak marah kita dengan sebab kejahatan yang kita buat, dalam orang kan tak ada seorang pun yang layak untuk jadi bumi. Kalaulah dilihat pada dosa manusia, dengan dosa membawang, menghaliu, mengapa lagi, membunuh, merobah, mencuri, menuntut, fitnah, macam-macam dosa manusia ni buat. Kau sebab tu lah Allah Ta'ala senang manusia ni dah tak ada yang hidup, dah tak layak seorang, hidup semua mati. Tapi Allah Ta'ala beri kita peluang. Kau yang nak sebut tak apa dan bagi kau peluang supaya kau boleh bertaubat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah Allah Ta'ala nak mengazab manusia dengan sebab kezaliman manusia, banyak melakukan zalim ke diri sendiri, ke orang lain, dosa maksudnya, ma taraka 'alaiha min dabbah. Tak ada seorang pun makhluk yang layak tinggal di bumi. Tetapi walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah Ta'ala dengan sifat Rahman Rahim memanjangkan, menangguhkan kematian kita ni sampailah suatu tempoh tertentu. Jadi kalau kali dosa kita lah habis mati tadi, tapi Allah Ta'ala beri peluang supaya kita bertaubat, membersihkan diri, dan akhirnya nanti dihapuskan semua kejahatan, kesalahan-kesalahan kita kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Illa man atallaha bi qalbin salim. Melainkan siapa yang datang kepada Allah dalam hati, dengan hati yang bersih, datang balik kembali kepada Allah dan bertaubat. Sebab itulah yang tadi yang saya tadi mengajar, setiap kali kita buat salah, kita perlu istighfar dan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala menerima taubat kita dan dibersihkan kita dari kesalahan. Besok bolehlah di mana pelakanan kita bukan pelaki ya. Wallahu a'lam sepada untuk hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikannya kita berhenti di sini. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tak boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya minta dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya, bukan pun ada. Ya, sebab tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma zidna fahman nabiyyi wa hifdhan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih al-farah wa tasbih al-'asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa